أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami taufik dan hidayah, ya Allah. Dan Kau berikanlah juga taufik dan hidayah ahli Korea ini, ya Allah. Dan semua ahli keluarga kami, ya Allah. Dan semua umat Islam di mana mereka berada, ya Allah. Agar jauh dengan Islam, dekat dengan Islam. Jauh dengan rumah Engkau, rajin datang sembahyang berjamaah. Jauh dengan ulama, dekat dengan ulama. Dan sama-samalah kami semua, ya Allah, minta dengan Engkau, ya Allah, agar kami mati di dalam husnul khatimah, ya Allah. Allahumma ghafir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana as-saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam rumahnya. Tak semua orang dapat duduk dalam rumah Allah untuk menuntut ilmu. Pada ketika ini ada setengah manusia dia duduk depan TV, duduk layan setan durjana tu. Ada setengah manusia mereka duduk di kedai mamak, orang azan duduk kedai mamak duduk makan lagi. Ngalah pada beruk. Faham ya, tuan-tuan. Ada setengah manusia dia sibuk urusan-urusan dengan berhibur. Mereka tak ingat mati, mereka tak ingat tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa sanajzi syakirin. Apa kata Allah? Jika kamu bersyukur ke atas nikmatku, aku tambahkan nikmat engkau. Aku tambah di atas kenikmatan yang engkau suka dan engkau gembira. Baiklah, sebelum aku meneruskan tazkirah pada malam ni, tuan-tuan jangan terkejut dan jangan rasa silap panggil pula pada malam ni. Malam ni kuliah tak ada santai-santai punya. Kuliah malam ni betul-betul punya kuliah. Tuan-tuan, aku ceramah memang tak ada santai-santai. Aku kalau kuliah, memang aku bagi habis-habisan terus. Faham? Peluru aku tak simpan-simpannya. Aku bagi semua. Faham? Bak tentang tadi Pak Imam bagi tahu, pada bulan Ramadan, ramai orang sembahyang berjemaah. Ramai orang datang rumah Allah. Pada bulan Syawal, Imam kata ramai juga. Mana ramai? Busuk punya orang. Kalau ramai penuh, ramai penuh, Ini dikatakan istiqamah. Apa itu istiqamah? Apa itu ikhlas? Bukan senang nak dapat, susah tuan-tuan. Macam tadi lah, Imam bagi tahu dah. Depan lah. Degi juga. Degi juga. Makmum tak boleh lawan imam. Tak boleh. Makmum lawan imam. Nanti bila solatnya tak sah. Tapi segi dalam surau pula, bila imam bagi tahu depan lah. Kena datang lah, faham? Yang cakap ni imam. Imam ni ketua, tuan-tuan. Nanti kalau kita mati, siapa nak sembahyang jenazah dah? Kalau kita mati, siapa nak baca talqin? Kalau kita mati, siapa nak uruskan tentang baca tali arwah? Imam lah, faham? Tuan-tuan, apa kelebihan menuntut ilmu duduk depan? Orang belajar duduk depan, pahalanya sebesar gunung Uhud. Orang belajar duduk jauh-jauh sebesar telur cicak. Padan muka duduk jauh dulu. Lagi satu kalau bab tentang mati ni. Tentang mati. Ulama' kata apa? Nabi kata apa? Apabila kamu sakit sendi-sendi, tulang-tulang kamu sakit, itu tanda dekat dengan kematian. Siapa belajar duduk sandar-sandar tepi dinding, tu tanda dekat dengan kematian. Ini ulama' cakap, bukan aku cakap. Tuan-tuan jangan tengok aku tak puas hati. Aku sampai aja. Faham Aku ceramah mana-mana memang macam ni, tuan-tuan. Aku ta'aruf dalam Islam agar tuan-tuan kenal aku siapa. Aku nama Nahak Afandi bin Ghazali. Bapa aku seorang tok guru. Iaitu orang ahli tasawuf dan ahli mahir bab tauhid. Dia orang alim memang orang alim. Dia sebelum dia wafat, sebelum dia nak meninggal pun, dia doa tu. Ya zurriyati, ya zurriyati, ya zurriyati. Dia cakap dengan anak, korang balik. Balik. Ni malam Jumaat. Pergi tumpu baca Yasin, ibadat dengan Allah. Abah nak tidur tak? Tidur. 2 jam lepas itu, dapat tahu, dia tak ada. Tu ulama'-ulama' mati semua hebat. Nama aku Nahak Afandi bin Ghazali. Umur 48 tahun. Aku tak belajar di luar negara macam adik-beradik aku. Ada belajar di Yaman, ada belajar di Mekah, ada belajar di Pakistan.
Aku belajar dalam negara je. Siapa dulu pernah belajar di Ma'had Darul Ansar di Batam Berjuntai, almarhum Ustaz Zakaria Al-Ansari, Ustaz Rahmat Al-Ansari, Ustaz Hamzah Al-Ansari, ya. Dulu yang baru ni yang meninggal seorang ustaz, itu tok guru, Ustaz Al-Ansari, rambut panjang, ya. Dia belajar di Mesir. Itu kawan baik aku lah, ya. Tapi aku tak dapat nak melanjut pelajaran di Mesir, cuma dah belajar dalam negara je. Dan lepas tu aku melanjutkan pelajaran di Ma'had Yahyawiyah di Padang Rengas Perak. Tentang ni aku belajar. Dan paling lama aku belajar dengan bapa aku. Umur aku 48 tahun. Anak aku ada 11 orang. Cucu aku ada 9 orang. 9 orang. Ya, cucu lah. Bini aku tu rahsia. Siapa nak ayat bini dengar cakap suami, nanti kat luar jumpa kat aku. Aku bagi ayat tu. Tengok akhir zaman, orang perempuan banyak lawan suami. Lambat balik. Marah suami. Nak langsir juga. Ya. Kerana hari raya duk bergaduh hari raya. Nak balik kampung dia ke tak habis-habis. Ya. Nak macam mana? Nasib dah dapat bini macam tu. Ya. Bila dapat bini macam tu, buat macam mana? Lempang? Bukan. Ya. Tumbuh? Bukan. Buat macam mana? Suami kena banyak sabar. Nak jadi suami ni bukan senang. Susah. Nak jadi suami ketua rumah tangga. Baiklah, aku tinggal di Madrasah Darul Atiq, Kuala Kubu Baru. Aku mengajar masjid Damansara Damai ni setiap bulan. Sabtu, Minggu ke-3. Tuan-tuan lepas datang belajar kitab Muhimmah. Datang percuma, balik percuma. Aku tinggal di Madrasah Darul Atiq. Anak murid ada 100 lebih. Ada anak yatim. Ada anak luar nikah, mak bapak aku bela daripada baby sampai umur 12 tahun, mak bapak aku dah tak ada. Anak-anak dia, kami ada beradik 12 orang meneruskan perjuangan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, itu kerja-kerja ulama, maka kami menyambung ya kerja-kerja ulama ni. Dah ada anak luar nikah, dah daripada baby sampai umur 12 tahun dah hafal Quran. Ada orang gila. Ada 6 orang gila tempat kami. Lepas tu aku kalau ceramah aku tak takut dengan orang sebab aku jaga orang gila. Faham? Duk basuh berak orang gila. Hai, sakit ah. Orang gila tuan-tuan. Mana tahu ni tuan-tuan gila, duduk sana aku jaga. Faham tuan-tuan, dulu ada 12 orang. Sekarang dah banyak meninggal, tinggal 6 orang. Tuan-tuan, ya, tinggal 6 orang. Daripada Jabatan Kebajikan ke, polis ke, dia tahu. Darul Atiq dia memang tahu sangat. Sebab Darul Atiq ni dah ditubuh pada tahun 1900, tahun 82. Lama sangat dah, dekat 40 tahun. Ada mu'alaf. Ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, nak tambah bini, telefon kat aku. Umur 72. Ya. Ada 7 orang. Ya. Tu baru ni dapat telefon. Mana tadi ya? Tengah balik ceramah, dia orang telefon. Ustaz, ni opah dara sakit ni, muntah-muntah berak-berak ni. Bawa ke hospital. Opah dara, umur 82. Tuan-tuan, ya. Opah dara sebab dia tak pernah kahwin. Duduk sekolah kami duduk jaga lah. Ngajar dia tajwid, ngajar dia fiqah, ngajar dia saut. Gigi 3 depan. Ya. Itulah kami buat kerja agama macam ni ya. Ya. Macam aku ceramah. Tuan-tuan bagi duit minyak. Ya. Bukan untuk aku, untuk sekolah. Ya. Malam kalau tuan-tuan bagi 300 untuk sekolah, untuk driver, untuk sekolah, kadang aku dapat 30 kan. Sampai rumah 30, bini pau. Habis faham? Ya. Tuan-tuan tak dapat apa pun, faham ya. Ngatu aku dah buat tabung. Masuk dalam tabung tu duit. Bila pegang 50, masuk 50. Pegang 10, masuk 10. Tak ada duit, orang bawa gelang. Masuk gelang tu. Boleh masuk gelang? Situ mati. Tuan-tuan. Baiklah, kita mulakan tazkirah pada malam ni bab tentang istiqamah. Tuan-tuan jangan risau. 1 jam kita berhenti. Sebab pembayaran 1 jam sahaja. Aku ceramah lama dah tuan-tuan. Dah 9 tahun. Ya? Aku ceramah orang terbalik meja pun. Pong. Aku ceramah orang keluar orang pegang tangan pun. Pong. Oh ni Ustaz. Benar. Sebab aku buat kerja agama, aku tak takut. Sebab buat kerja agama ni, kita tengok Rasulullah. Rasulullah buat kerja agama macam mana? Orang tikam unta dia, orang tarik baju dia. Tuan-tuan, ini Nabi buat kerja agama. Tengok ulama-ulama muktabar yang dulu buat kerja agama macam mana. Kena penjara. Imam Maliki kena pukul dalam penjara. Pecah orang. Imam Asy'ari kena rantai. Bawa pergi rumah pembesar negara. Dia difitnah membawa ajaran Syiah. Imam Hanafi, tak silap aku Hanafi. Hambali ke Hanafi? Kena racun. Hanafi. Ya? Hambali kena penjara 17 tahun. Tuan-tuan. Ustaz sekarang, lepas ceramah, dapat makan nasi beras mati. Nampak? Tuan-tuan. Lepas ceramah, masuk duit minyak ni. Ni, itu yang Habib Umar. Tuan-tuan kenal Habib Umar yang duduk di Yaman. Dia datang Malaysia, dia kata apa? Dia menangis. Menangis kan? Kenapa dia nangis? Dia kata apa? Aku sedih.
Aku sedih, kata dia. Aku sedih. 3 kali dia sebut. Dia kata, dulu Rasulullah buat kerja agama, susah. Susah sangat. Akhir zaman ni kita buat kerja agama, senang, lenang sangat katanya. Tidur anak murid, belanja duduk tidur hotel. Kadang tidur homestay. Kadang pergi berdakwah, lepas ceramah dapat duit minyak. Makan sedap-sedap. Tengok dulu, orang-orang dulu berdakwah. Susah, kata Habib Umar. Menangis dia, tuan-tuan. Baiklah, ni baru start, baru mukaddimah. Habis pukul 12, boleh? Mampu, datang lambat, hegih lambat. Jangan lambat. Apa kelebihan kita datang surau cepat? Kita datang cepat, sebelum orang azan datang, nanti di negeri akhirat, wajah kita seperti bulan purnama. Sampai penduduk-penduduk negeri akhirat, mereka pelik dan mereka terpinga-pinga. Ya Allah, siapa tu? Ya Allah, siapa tu? Dia duduk satu taman dengan aku. Satu taman dengan aku. Satu rumah, apartmen satu dengan aku. Siapa tu? Kata malaikat Allah, itulah umat Nabi Muhammad yang dia datang ke rumah Allah pada awal waktu. Datang awal lah tuan-tuan. Farji'na na'mal salihah inna mumkinun. Tuan-tuan, apa dia farji'na? Ya Allah, kami dah yakin dah. Kami dah yakin. Bila dah mati dah, baru yakin. Memang semua manusia, apabila mereka dah masuk dalam kubur, barulah mereka yakin. Tuan-tuan, tapi kubur itu benar, neraka itu benar, syurga itu benar, mati itu benar. Sebab itu Allah panggil kita 3 kali. Lepas itu dia tak panggil dah. Pertama Allah panggil apabila azan dilaungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil. Suruh datang sembahyang berjamaah. Yang kedua Allah panggil. Iaitu ke Makkahul Mukarramah menunaikan haji dan umrah. Ketiga Allah panggil. Iaitu mati. Faham? Sebab itu dalam ni semua kita pasti mati. Tak boleh lari kepada kematian. Nak tak nak pasti mati. Sebab kita nak masuk syurga, kita kena mati. Faham? Kena mati. Faham? Kita mati. Bini kita yang lawa, tak ikut. Orang perempuan mati, suami yang segak, yang abang satu, boleh angkat besi, tak ikut. Duduk dalam tu, korang-korang. Bang! Dia panggil suami, tak abang, panggil baby. Baby! 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 Baby tak dengar lah. Baby kahwin lain dah. Ni dengan sayang panggil baby lah. Marah panggil babi. 3 binatang diharam masuk dalam masjid. Pertama, babi. Kedua, anjing. Ketiga, iaitu ular. Tuan-tuan, ular ni iaitu jin kafir. Tuan-tuan kalau jumpa ular, hati-hati kalau nak bunuh. Dia berlaku pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Jumpa anjing, keluar rumah malam-malam, balik kerja, jumpa anjing, sini putih. Dia hitam, sini putih. Kata ulama, hati-hati. Itu iblis dan syaitan dan jin kafir. Anjing menyalak. Ada ayat dia. Memukau anjing agar anjing tidak menyalak. Dan dia tak boleh kejar. Tak mau kejar. Apa bacaan dia? Wassalamu alayya ya kitmir. Wassalamu alayya ya kitmir. Baca 12 kali. 3 kali. Ini buat 12 kali. 12 kali. Ini tentera Islam. Memukau anjing-anjing tentera kafir. Maka anjing terus diam. Sebab ketika itu tentera Islam menyerang tentera-tentera kafir. Kalau lagi baca, lagi dia kejar, silap baca. Ni kaedah dalam Islam semua ada cantik lengkap, faham? Baiklah, istiqamah. Istiqamah alif sim ta qaf alif mim ha. Ni kalau nak kupas ni tuan-tuan, 5 hari tak habis. Alif, tengok kita dan malam ni kupas tak mana? Alif adalah Allah. Itu yang tuan-tuan, buka dalam kitab Durratun Nasihin. Apa kata Rasulullah? Di antara umatku, mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Tetapi Allah tidak menerima kalimah syahadahnya. Allah tidak menerima pengakuannya. Sebab mereka mengaku aku itu Tuhan. Kata Rasulullah, dia mengaku Tuhan itu adalah Allah. Tetapi mereka menduakan Allah. Sama dalam solat. Allahu Akbar. Ini kita berikrar. Allah saja yang maha besar. Lain tak besar. Itu bila semayang je, bini tak besar. Duit tak besar. Orang tak besar. Hantu tak besar. Pokok tak besar. Allah saja yang maha besar. Itu dia semayang khusyuk. Dia mendapat sebenar-benar khusyuk. Mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan. Yang senang dapat. Susah dapat. Kenapa kita susah nak dapat semayang, nak dapat khusyuk? Sebab perut ni banyak masuk barang-barang subhat.
Mata ni suka tengok benda-benda haram. Tambah duk Kuala Lumpur lagi, benda haram tak elok. Dalam surau tak nampak benda haram. Keluar orang. Tengok apa ramai. Nak tengok tak nak? Tengok ah. Aku pun tengok. Ya. Begitu asal hukum melihat aurat perempuan, asal hukum melihat perempuan, dia adalah harus. Apabila kita melihat bukan dengan atas jalan sengaja. Bila lihat dengan jalan sengaja, apabila menimbul syahwat ke atasnya, maka jatuh haram. Ini hukum fikih dia. Faham? Hukum tasawuf lain. Fiqh lain. Itu alif adalah Allah. Sebab tu bila kita nak semayang, dan hadis Nabi sebab apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi juga. Semayang ni semua cukup, tuan-tuan. Siapa jaga semayang sungguh, hidup rumah tangga berkat. Siapa jaga semayang sungguh, badan sihat. Siapa jaga semayang sungguh, semuanya berkat. Ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tengah duduk dalam masjid dengan sahabat, tengah duduk. Rasulullah buat tazkirah. Rasulullah ni kalau dia ngajar, dia punya sahabat-sahabat ni lutut bertemu lutut. Tuan-tuan, ya. Kita kalau ustaz ngajar, nak murid jauh. Ya, kalau dekat luar pada sokok. Bab bulat ya. Tak habis-habis rokok dia. Nabi cakap apa? Siapa hidupnya dia suka buat apa? Kalau dia suka baca Quran, hidup baca Quran. Mati tengah baca Quran. Hidupnya suka rokok, nanti mati tengah isap rokok. Nanti bangun pada kubur pun tengah isap rokok. Itu dia bangun pada kubur, tengah isap rokok. Orang tanya, kau beli rokok mana ni? Tuan-tuan. Ini hadis sahih. Hadis sahih, tuan-tuan. Tengok, siapa tadi imam baca tadi? Ya Allah, hubiha, ya Allah, ya Allah, hubiha, ya Allah, hubi husnil khatimah. Apa makna? Ya Allah, ya Allah, hubiha, ya Allah, matikanlah kami di dalam kebaikan, di dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, imam nak baca, amin lah. Tuan-tuan, kira untung dapat imam baca doa menjela-jela lah. Tapi ada semua orang menyumpah pada. Lama imam doa. Orang terberak doa paling panjang. Apa itu doa ni pun kena tahu. Ya, aku tak cerita pasal doa ni. Baik dah, tentang berlaku pada zaman Rasulullah. Rasulullah tengah duduk. Datang seorang sahabat, dia duduk tepi tiang, menangis. Kata Rasulullah, wahai pemuda, kenapa kau menangis? Macam mana aku menangis? Macam mana aku tak menangis, wahai baginda? Bapak aku meninggal. Tapi tak ada siapa nak menguruskan jenazah dia. Nak menguruskan tentang mandi, nak menguruskan tentang kafan. Tak ada siapa berani. Kenapa pula? Wahai baginda, pergilah tengok. Rasulullah tengah buat tazkirah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, wahai Abu Bakar, kau pergi rumah pemuda ni, pergi tengok jenazah tu. Kenapa? Teruk sangat? Pergi ya. Sayyidina Umar pergi, Sayyidina Abu Bakar pergi. Sebab di antara sahabat yang paling rapat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dalam hadis sebut, kata Rasulullah, wahai Umar, wahai Abu Bakar, nanti di negeri akhirat, depan pintu syurga Allah, aku pegang bahu kau. Kita melihat di jabatan sirat, kita melihat umatku, siapa yang jatuh ke jurang api neraka Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni dia garang. Kalau tuan-tuan belajar jauh, sepak. Datang lambat, tabuh Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ni garang macam mana pun, dengan bini dia habis. Sebab ada hadis. Sebab apa? Bini Sayyidina Umar pun menjerit juga macam bini kita. Kan bini tuan-tuan, bini aku menjerit juga. Ni tengok ni dah habis mana yang kena. Abang cakap apa tadi? Sabar tu. Habis tuan-tuan. Nak tak nak diam. Ya. Sabar je lah. Ini yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi ya. Pergi. Terus lari jumpa Rasulullah. Wahai baginda, macam mana kami nak uruskan jenazah Bukan orang, babi. Babi, wahai baginda. Babi hitam, babi hutan. Kata Rasulullah, betul ke? Iya, benar, wahai Rasulullah. Pergi ya, Rasulullah pergi. Tutup macam ni, Rasulullah pergi. Rasulullah baca doa, minta dengan Allah, binatang babi, tukar jadi manusia ni. Dah uruskan, Rasulullah mandi kan? Dia mandikan, dia kafankan. Bawa pikulnya ni, pergi tanah perkuburan. Dah ke bumi dia ni. Tukar jadi babi. Menangis Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Wahai pemuda, bapa kau ni, dia ada masalah apa ni sampai jadi babi?
Kata muda ni, wahai baginda, bapa aku masa hidupnya tak sembahyang. Nampak? Entah, jangan tak sembahyang. Ya. Dulu ingat, dulu masa kita derok, setan ada toyol tu. Ya, sukan-sukan tak sembahyang. Tuan-tuan, masa muda-muda tak sembahyang, main bola tak sembahyang, buat-buat benda-benda lain tak sembahyang. Benda sembahyang yang kita tinggal sembahyang fardu tu, tuan-tuan kena ganti balik. Jangan tak ganti. Sebab sembahyang fardu ni wajib ganti, wajib bayar. Hutang dengan Allah wajib bayar. Macam mana nak ganti? Sembahyang qada ni dia tidak berwaktu. Gantilah apabila kamu ingat, kata Rasulullah, kata ulama mutabar, kamu sihat, kamu ganti. Kalau kamu mati, tak sempat ganti mana yang tertinggal yang lebih-lebihnya, maka kamu dalam keampunan Allah. Sebab itu penghulu istighfar tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kunci syurga. Siapa baca 3 kali, hadis sahih daripada Imam Bukhari. Siapa baca 3 kali lepas sembahyang fardu maghrib tadi, mati sebelum subuh, mati husnul khatimah. Sebab tu lepas sembahyang jangan kalang kabut sangat. Oh tadi imam astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut, bi yadihi al-khairu wa ala kulli syai'in qadir. Dah berlubang. Sana berlubang. Dah tinggal sok depannya dengan sok belakang ni sikit. Faham? Aku tengok dari belakang geram ni. Geram tu. Saya ambil tempat orang. Tempat aku kena dia ni. Faham? Dah. Jangan. Kita lepas sembahyang ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena minta dengan Allah. Sebab apabila imam baca tahmid tadi. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut, bi yadihi al-khairu wa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca 10 kali lepas maghrib dan subuh. Ni hadis sahih. Bila dia tak berganjak tempat duduknya, duduk tahiyat-tahiyat lah, duduk tawaruk-tawaruk, duduk istirahat, duduk di kursi, duduk kursi ya. Allah memperkenankan 10 segala hajatnya. Dan Allah menghindarkan daripada 10 kejahatan. Kalau baca Allah ma'ajirni minan nar. Allah ma'ajirni minan nar. Yang imam baca tadi. Siapa baca 7 kali lepas maghrib, nanti mati sebelum subuh, mati husnul khatimah. Jangan kalang kabut sangat. Ya? Bukan lama sangat pun. Ya? Gelesek. Ya? Tak tentram. Duduk dalam surau tak tentram. Panas. Ya? Malam ni kenapa tentram? Sebab ada beras pati. Ya? Baiklah, tentang Allah ni. Siapa dia rindu Allah, dia sayang Allah, dia cinta Allah, mulut ni selalu sebutkan Allah. Ya? Sebutkan Allah. Ya? Tuan-tuan, sebutkan Allah. Sebab dia selalu sebutkan Allah. Lepas tu dalam poket ni kena selalu ada tasbih. Itu tasbih. Lepas tu hukum tasbih ni, dia buka dalam hukum fikih bab tentang kita menyebut kalam Allah. Sebut Allah, asal hukum dia harus. Dia akan jatuh sunat. Pertama buka dalam kitab tasawuf dari Imam Ghazali, daripada Hasan Al-Basri, daripada ulama-ulama yang lain lagi. Ya. Asal yang pertama dia harus. Dia akan jatuh sunat apabila kita sebut kalam Allah, kita rindukan Allah. Kita sayang Allah. Kita melihat kebesaran Allah. Kita lihat bulan, lihat matahari, kita ingat Allah. Tengok kereta Mini Cooper, tengok kereta Audi, ingat Allah. Ada kereta Mini Cooper, Audi, tak kaya lah. Tak kaya. Ya. Lepas tu kena ingat Allah, kena ada tasbih. Hukum mula-mula, pakai tasbih, dia adalah harus. Sama tadi ingat Allah ni. Mula-mula harus, kedua jatuh sunat, ketiga jatuh wajib. Jatuh wajib tak mana? Apabila kita terlampau marah sangat, balik rumah, bini mengamuk. Habis semua baling. Elak macam mana? Kena juga. Pada ketika itu, wajib sebut kepada Allah. Bini tengah marah, sebut. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lagi jerit, lagi dia baling. Belah. Tunggu tak mampu ya. Sama hukum tasbih. Asal hukum dia harus. Pada zaman Nabi, mereka berzikir menggunakan jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tukar khalifah, tukar sahabat, mereka membuat tasbih daripada buah taman. Untuk apa? Supaya ingat Allah ni senang nak kira. Asal hukum dia, tasbih ni, asal hukum, dia harus. Menggunakan tasbih ni harus. Dia akan jatuh sunat apabila ada tasbih, kita boleh ingat Allah.
Itu dalam fikir kita tak ada. Dalam fikir ada rokok Rokok later handphone. Tu kita kejap handphone. Kadang duduk dalam surau mengaji, nampak selfie tu. Nyorok belakang kawan, tengok ustaz nampak selfie ya. Alhamdulillah, ana dalam surau ni. Dalam majlis ilmu, ana ni paling orang soleh dalam surau. Tuan-tuan hati-hati lah, faham ya? Dia nak masuk neraka ni senang. Nak masuk neraka pun senang. Nak masuk syurga pun senang. Masuk neraka ni kadang masa jari boleh masuk neraka. Faham ya? Duk type dalam ni benda-benda hadis palsu. Duk type dalam ni fitnah-fitnah. Ya, duk viral dalam ni benda-benda yang tak sahih, dan yang walaupun sahih pun bila kita viral benda ni orang tak suka, tu akan dihuman kepada api neraka Allah. Hati-hati lah. Ya. Tuan-tuan, hati-hati lah. Ya. Kadang kita ni orang sembahyang 5 waktu cukup. Allahu Akbar. Baca Quran. Ya. Tapi jari ni jahat. Hati-hati lah. Ya. Istiqamah. Alif adalah istiqamah. Ya. Istiqamah dengan Islam. Istiqamah dengan baca Quran. Istiqamah dengan sedekah. Bulan Ramadan boleh baca Quran. Setiap malam boleh baca Quran tu. Surah lambat tutup. Orang tadarus. Malam tadi ada tadarus. Mampus ya. Mana terus? Kadang tok siap, kadang kabut tutup surah. Kadang kita main sunat, kadang risau. Kata kunci lah dia dekat. Ingat tu, ya. Rumah Allah apabila ada beranda di luar, ada tempat orang solat, ada tempat orang musafir singgah, maka harus kita kunci. Bila tidak ada ruang untuk orang solat di luar, tak ada ruang orang untuk musafir istirahat, tak ada ruang kita kunci, maka haram. Kita belajar buat tentang masjid. Ya. Apa itu bendahari ni paling berat sekali jaga masjid bendahari sebab dia pegang duit. Duit surau banyak, duit masjid banyak. Tu tadi aku bagi tahu masjid Damansara Damai. Duit masjid ni banyak ni, seminggu sampai 7,000 buat kutipan. Kenapa kau orang lepas ceramah tak bagi makan ke orang ni? Kenapa bagi ustaz ceramah bagi sikit sangat? Duit tu buat apa? Simpan-simpan je. Sebab itu duit amanah ni berat. Tu ayatul munafikin idza harasa kadzaba wa idza wa'ada ahlaba wa idza tu'mina khana. Amanah ni berat ni faham? Sama bapak ni amanah berat amanah ni. Bapak ni ingat suami, abang sadu, berat amanah faham? Ingat senang masuk syurga. Dia dalam hadis sebut yang paling lambat masuk syurga adalah lelaki. Isteri, anak dah masuk syurga, dah masuk. Baby, ayang kat syurga ni. Kenapa baby lambat masuk? Itulah kau. Hutang langsir tak habis, aku tak bayar ni. Ingat senang jadi suami, susah. Isteri buka aurat. Suami biar, suami dapat dosa. Isteri mengumpat, suami biar, suami dapat dosa. Isteri tak semayang, suami biar, suami dapat dosa. Isteri tabarus, pakai baju-baju yang menampak tubuh badannya, bentuk tubuh badannya, suami biar, suami masuk neraka. Ingat senang, tak susah. Aku kena lagi ceramah, aku cakap amin aku dah. Ayah, abang nak pergi ceramah ni, jaga semayang. Abang nak pergi ceramah ni, 5 hari tak balik, jangan mengumpat. Abang tak ada ni, jangan buat benda haram. Tuan-tuan, ya. Kena pesan lah. Kalau dia buat juga, dia tanggung sendiri, ya. Mana ni? Tuan-tuan, cakap ni. Ayang, abang nak pergi surau. Semayang jangan lambat. Jangan tengok TV, ya. Mana ni? Mampus, ya. Apa? Astro, kita yang bayar apa? Macam-macam lah orang tua. Mampus, ya, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, ya. Dia sebenarnya pucuk pakalnya daripada suami. Suami ni kena tegas. Suami dalam rumah kena baca Quran. Suami dalam rumah ni kena semayang sunat kena banyak. Suami dalam rumah ni akhlak kena tunjuk kepada isteri dan kepada anak-anak. Dalam rumah suami kena tunjuk akhlak yang baik. Faham? Dalam rumah suami ni bapak ni jangan pakai seluar pendek. Faham? Dia tak ada kadang dalam rumah telanjang. Keluar berlahir telanjang sama. Apa itu kena tahu aurat. Isteri dengan suami tak ada istilah aurat. Tak ada. Tak ada istilah haram di antara mereka, tak ada. Mak dengan anak ada istilah aurat, ada istilah haram, aurat di antara mereka. Bapa ada istilah aurat di antara bapa dan anak. Kena faham? Lepas tu, mak keluar bila air tak boleh pakai tuala. Pakai tuala, anak yang dah cukup umur, dia nampak aurat mak, pakai haram mak. Faham Bapa keluar bila air pakai spendok. Anak tengok, anak umur 12 tahun ni. Bosok pun. Haram. Ya? Kadang abang Long dengan abang Ngah tidur bilik bujang. Kadang tidur pakai spender.
Dia jentik kan. Lepas tu kena belajar buat aurat. Ya. Lepas tu kadang benda-benda ni kadang orang ambil remeh. Pasal benda ni memang kena belajar. Kadang tengok surah masjid, kadang belajar kitab tafsir. Belajar kitab sirah, belajar kitab hikam, belajar kitab tinggi-tinggi. Ambil nak belajar ni kena ambil pada bawah. Ambil daripada kencing, ambil daripada air, ambil bab tentang solat. Tentang ni banyak orang tak selesai. At-tuhuru miftahu solat, bab tentang beruduk banyak orang tak selesai. Beruduk, hati-hati orang perempuan rambut ni. Rambut ni jangan tarik belakang. Tarik belakang uduk tak sah. Beruduk jangan telanjang. Boleh tak beruduk telanjang? Boleh. Hukumnya makruh. Yang haram beruduk telanjang kat depan tu. Tu haram. Lagi satu, beruduk. Lepas tu bila nikah, suami isteri bernikah. Sebab itu bila nikah, kita belajar nahwu saraf. Belajar balaghah. Ya? Nikah ni, pegang ni, bila pengantin lelaki pegang tangan wali ni, yang terhula nikah, dia berjanji, aku berjanji, aku akan jaga perempuan ni. Aku akan jaga perempuan ni, perempuan yang paling pelik kat dunia ni. Kau tengok orang perempuan ni pelik tak pelik, apa dalam dunia buat pelik. Kau tengok apa yang tak ada. Pinggan apa tak ada. Cawan apa tak ada. Cawan mahir-mahir duduk dalam almari. Yang mahir, satu set tu harga 600, 500 duduk dalam almari. Suami tengok kan. Suami minum kat cawan-cawan Maidin yang RM3. Ada orang tanya, kenapa cawan ni simpan-simpan ni? Ini cawan, ini pinggan, bukan untuk minum. Ini untuk tengok-tengok je. Tuan-tuan kena tahulah sebab itu. Dalam rumah tangga kena belajar. Nak nikah kena belajar. Nak nikah ni darah haid kena mengaji. Nak nikah ni darah nifas kena mengaji. Nak nikah ni tentang solat kena selesai. Kena selesai. Aku menantu 2 orang. Lelaki menantu nak menjadi menantu aku. Aku tanya. Datang rombongan dulu. Kau nak anak aku ke? Ya. Yang mana satu kau nak? Yang situ lah. Oh, yang itu. Kau nak tanya kau. Rukun solat apa? Sunat fa'at macam mana? Sunat hayat macam mana? Talil arwah macam mana? Kalau aku mati besok, macam mana urus jenazah aku? Nanti baca talqin macam mana? Boleh baca talqin? Boleh. Sekarang, kau baca doa talil arwah lepas aku. Baca. Tak betul tu? Balik tu. Kau senang jadi menantu aku. Susah lah. Kalau baca talqin ada orang mati, panggil aku baca talqin. Jangan panggil orang-orang biasa, orang tak larat, orang tutu je. Panggil aku. Aku cergah orang datang. Hei, ingat siapa mati tu? Yang mati tu pengerusi surau kita ni. Ingat tu, dia dah mati ya, duduk dalam kubur ni. Nanti besok kita pun mati juga. Malaikat ni bukan malaikat ni yang tanya, bukan macam security konsep. Malaikat bukan lagi mata ni kebiru-biruan. Faham? Tiga kubur, selfie. Bodoh. Dengar orang takut panggil aku. Boleh. Ya, panggil orang tak larat. Ingat tu, yang mati pengurusi. Pengurusi tak ada dah. Orang tak takut lah. Faham? Itu yang kata Hasan Al-Basri. Bukan kata Ibrahim Adham. Dia kata apa? Manusia mereka pergi ke kubur. Mereka tidak mengambil iktibar. Pergi kubur. Lepas tu balik dah. Sampai lepas kat kubur. Tak ingat apa lah. Tak ingat apa dah. Facebook balik, selfie tepi tu, masuk status Facebook. Alhamdulillah boleh pergi kubur. Jam lah kubur ni. Habis ada buat apa apa? Benarlah kata Ibrahim Adham. Tuan-tuan tahu siapa Ibrahim Adham? Ibrahim Adham ni seorang wali Allah. Sebelum dia menjadi wali Allah, dia raja, tuan-tuan. Siapa Malik bin Dinar? Malik bin Dinar sebelum menjadi wali Allah, sebelum menjadi ahli sufi, ahli tasawuf, dia adalah seorang perompok. Tuan-tuan, orang dulu semua hebat-hebat. Tuan, nak jadi orang hebat, kena buat benda hebat. Malam-malam kena sembahyang tahajud, malam-malam kena sembahyang mutlak, kena sembahyang tasbih, kena sembahyang hajat, kena sembahyang witir. Tengok, sembahyang witir. Kita buat pada bulan Ramadan ya. Bulan Syawal tak buat Mana dia buat? Tidur ni pagi. Bagus orang menengkur ni bagus. Bagus. Tu tandanya suami tak pergi mana-mana lah. Kalau suami tidur menengkur, untung isteri tu, untung perempuan, itu tanda suaminya tak pergi mana-mana. Duduk dalam rumah. Ada bapak engkau tak pergi mana? Tu untung lah. Untung menengkur ni. Faham? Allah ni subhanallah, dia sayang kita. Dia nak bagi kita tidur sedap, tidur menengkur. Nampak? Dia nak bagi kita nikmat garu, dia bagi kita gatal. Nampak?
Allah ni sayang kita tuan-tuan. Cuma kita ni tak ingat Allah. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sini. Tuan-tuan belajar. Tak payah cari aku di madrasah Darul Atik. Aku tinggal di Darul Atik. Jauh ni. Tak payah cari aku datang ni. Tuan-tuan dengar ya. Dengar. Cuma yang kena bagi duit minyak orang suruh je. Itu pun kalau bagi yang mana ni. Aku ada tempat kadang dia lupa bagi. Tapi kalau tak bagi aku tak telefonnya. Dia tersilap bagi envelope. Dia bagi envelope kosong. Sampai ke RNR aku nak makan. Nak makan. Okey envelope kosong. Ya Allah tak ada duit nak makan. Kita baik driver aku juga. Tak apa saya ada duit. Anak aku dia apa? Tak apa. Belanja. Tak. Habis tu dia aku. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz dapat envelope? Dapat lah. Kosong lah. Oh kosong. Ini saya tersilap Ustaz. Saya envelope ada dua. Satu envelope letak atas meja. Yang ada duit ada sebelah ni. Macam mana anak main? Anak main. Yang ada duit entah mana dia pergi. Dia ambil. Tinggal yang kosong ni. Saya pun nak pergi masjid cepat. Masuk masjid. Tu bagi Ustaz. Mana saya tahu dapat kosong? Minta maaf Ustaz. Ya. Ustaz, besok saya datang jumpa Ustaz. Nak hantar ni. Tak payah. Dah tak ada dah. Nak hantar. Hantar. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Ya. Itu tentang rezeki, tentang duit yang risau. Ni tuan-tuan kenapa muka monyok? Sebab duit dah habis. Ya, dah habis bulan Ramadan. Dah habis buat rumah terbuka. Rumah terbuka dah habis tu muka monyok. Muka monyok sedih. Cuba ada duit. Oh, senang hati lah. Oh, muka senang, gembira, cerah muka. Tuan-tuan kenal siapa Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf ni sahabat Nabi yang terkaya. Kaya tak kaya tuan-tuan. Kalau dekat Malaysia ni tak ada siapa yang boleh lawan kekayaannya. Semasa Abdul Rahman bin Auf dia wafat tuan-tuan. Emas dia sebesar meja ni. Orang dia punya warisnya ketuk emas ni. Sebab nak diparaid, nak dibagikan kepada isteri-isterinya. Kaya tak kaya. Kita baru gelang sebelah ni. Oh sebelah ni itu menyalam. Baru handphone 4,000, handphone mahal ke juga. Hello. How are you? Fine. Baru handphone 4,000. Abdul Rahman bin Auf kaya dah. Pada satu ketika dia kalau masuk bumi Madinah ni macam nak gempa bumi. Penuh unta, 1,000 ekor unta. Setiap unta membawa ketulan-ketulan emas. Sampai Madinah ni berdebu-debu macam nak perang. Itu yang kata Siti Aisyah. Siapa datang tu? Apa terjadi tu? Kata sahabat, Abdul Rahman bin Auf. Dia datang ke masuk bumi Madinah dengan barang dagangannya. 1,000 ekor unta. Dengan barang-barang kemasnya. Kata Siti Aisyah. Kalaulah disedekahkan kepada jalan fisabilillah kan baik. Didengar oleh telinga Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan. Tengok tu. Abdul Rahman bin Auf orang kaya yang kasyaf. Tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata aku tak dengar. Ustaz ni siapa jemput Ustaz? Ceramah sakit dengar. Tuan-tuan cakap aku tak dengar. Aku tak kasyaf. Itu yang Abdul Rahman bin Auf dengar. Apa yang dicakap oleh Siti Aisyah, dia sedekahkan 1,000 ekor unta yang penuh barang dagangan pada jalan fisabilillah. Oh, nampak ni. Kaya tak kaya tuan-tuan. Kita baru Allah. Bukan kaya pun. Kaya hutang. Kereta hutang. Handphone pun hutang. Hutang. Kadang barang kemas pun hutang. Duk main kutu. Rumah hutang. Semua hutang. Betul orang hidup berhutang. Hidup tak tenteram. Katil tidur hutang. Kadang nak lalu kedai menggali, takut nak lalu. Nak lalu, kata bini, bang jangan lalu lah. 2 bulan tak bayar orang. Entah Bila lalu? Akak, katil sudah 2 bulan tak nak bayar. Katil sudah roboh Nampak ni orang banyak hutang ni hidup susah. Janganlah banyak berhutang. Baiklah. Alif istiqamah. Dah kat pukul 9 kan? Memang tuan-tuan kata sempat, aku teruk ceramah. Ingat ceramah ni, tuan-tuan kan senang ceramah. Susah. Ceramah ni bukan senang. Ceramah kadang kita ceramah, orang tak suka. Kadang kita ceramah, orang dah bagi air masak. Ni air apa ni? Air deneh. Dia sebenarnya nak bagi ustaz ke? Bukan ustaz je. Kalau kita ni, seelok-eloknya kalau minum air susu. Sunnah. Semasa Nabi Isra' wal Mi'raj, Malaikat Jibril hidangkan
Minuman arak dan susu. Ya. Nah, Rasulullah memilih susu. Betul minum susu ni sunnah. Ya, kadang orang tanya, minum susu bini sunnah. Ya. Minum susu bini tak sunnah. Tapi apa hukum minum susu bini? Boleh tak? Asal hukum dia harus meminum susu bini, harus. Dia akan jatuh haram bila minum susu bini sampai habis. Nah, tak haram tak mana? Bila anak nak minum susu tak ada. Mak kata habis, bapak kau bantai. Daripada hukum harus, dia jatuh haram. Ni hukum fiqh ni bang. Hukum fiqh ni kena mengaji. Dia berbeza babi. Balik bayar ni dia lain. Dia haram mutlak. Bang. Betul buat hukum ni, jangan duk bergaduh. Hukum ni. Kadang pasal rokok bergaduh. Jangan ikut dia. Ini isap rokok. Tak payah. Kita buat imam lain. Kita buat ini semayang lain. Kadang satu surah, satu masjid, semayang, dua imam. Ini geng isap rokok. Ini geng tak isap rokok. Belajar asal hukum dia. Asal hukum. Dia bukan hukum taklifi. Dia makruh. Sebab apa makruh? Sebab berbau. Ya. Bukan hukum kedua. Hukum wadai. Ada mani'ul hukum. Ada mani'ul asbab. Dia ada musyaqqah. Dia ada darurah. Dia akan jatuh haram. Haram tak mana? Bila haram, dia asal hukum dia makruh. Dia jatuh haram. Sebab dia isap rokok. Dia pakai duit bini. Duit dia dah keluar. Haram. Isap rokok. Dia minta rokok orang. Dia beli rokok dia. Mat, rokok mat. Mat, rokok mat. Haram. Sebab menyakiti hati kawan. Yang ketiga jatuh haram. Masuk barang-barang haram. Itu pun siapa yang beritahu? Orang yang beritahu ni orang yang sebenar-benar dia boleh dipercayai. Kalau dia cakap ni pun duk bantai barang riba, kereta riba, duk rumah riba, duk loan riba, tak boleh dipercayai. Belajar. Lepas tu jangan duk gaduh. Faham? Baiklah, tadi alif. Aku terang sampai sim ni. Nak terang lebih boleh, bayar lebih. Orang selalu tipu aku, Ustaz, nak panggil Ustaz ceramah, nak bayar berapa? Aku jawab senang. Tuan-tuan nak panggil aku ceramah, senang. Nak bagi-bagi, tak nak bagi, sudah. Elok bagi. Bagi sikit aku ambil, bagi banyak aku ambil. Tuan-tuan tak bagi pun, aku tak marah. Sebab guru aku dah pesan lah. Guru aku 18 orang. Imam Asy-Syafi'i tak silap dalam satu riwayat mengatakan guru Imam Asy-Syafi'i 7,000. Kan? Aku 18 orang. Guru aku pesan aku dah. Bapak aku pesan juga. Dia kata apa? Nanti bila kau dah mengajar, orang jemput kau ceramah, jangan sekali-kali kau menetapkan pembayaran, jangan kau menjual agama Allah dengan dunia. Kalau kau jual dengan wang ringgit, aku tak mengaku kau anak murid aku. Tu guru aku dah pesan dah. Tapi tak, aku walaupun tak menetapkan pembayaran tuan-tuan, aku makan. Tengok malam ni, makan beras mati. Aku datang naik kereta Toyota Wish. Ada orang lain kerja Tunku Lumuh pun naik Proton. Toyota Wish. Hebat. Bini, bukan seorang. Bukan tua-tua macam tu tak. Muda. Umur 28. Jalan. Orang kata anak aku ni, bini aku tu. Apa ayat ni Ustaz? Orang muda ni Ustaz. Ada lah, jumpa aku. Senang tuan. Bini aku semua boleh makan sekali boleh. WhatsApp je. Assalamualaikum. Ni WhatsApp guru ni. Semua bini-bini, anak-anak datang kedai makan. Jangan lawan. Tahu tak? Naik kereta kata tahu. Makan. Sambil makan. Makan. Okey, dah habis makan lah. Jom, balik. Ni ada jumpa semua anak bini. Ada belajar. Duk belajar. Kitab khimah. Kau baca. Semini aku baca. Baca. Bini nombor 2 baca. Nombor 3 baca. Malu lah. Mana? Baca juga. Baca. Aku dengan bini anak aku tu ke. Kalau waktu semayang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila aku tu. Mau semayang. Semayang. Jangan tak semayang. Kalau tak semayang, duduk lain. Duduk kat kebayam. Mau semayang. Allah. Dengan anak, kena tegah. Lepas tu, bila azan dia lakukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal hukum, sunat kita kejut orang itu semayang bila waktu masuk. Bila waktu dah nak habis lah. Wajib kita kejut orang tu semayang. Wajib.
Tuan-tuan, bila semayang ni tak ada indah tak indah. Baiklah, SIM. SIM adalah selamat. Siapa istiqamah dalam ibadat, siapa istiqamah dengan Islam, maka dia selamat dunia dan akhirat. Macam ni lah tuan-tuan, bukan senang nak dapat duduk dalam majlis ilmu, bukan senang, susah. Waktu macam ni, sedap dia apa? Duduk depan TV ya, dia tengok Jasport. Tuan-tuan. Ambil, isap, rokok lah. Tuan-tuan ingat aku nak keluar rokok ke? Bukan, aku nak keluar kain sugi lah. Ingat aku nak keluar rokok tu. Tuan-tuan, untuk Allah pilih duduk dalam surau lah. Tengok di Kedah baru ni pada bulan lepas raya kan. Khatib tengah baca khutbah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Jatuh mati. Siapa mati tengah menyebut kalam Allah, mati husnul khatimah. Siapa mati tengah majlis ilmu dengar husnul khatimah. Siapa mati pada hari Jumaat, jasad tak reput. Minta dengan Allah, ya Allah, matikanlah kami, matikanlah aku pada malam Jumaat, ya Allah. Minta malam ni minta. Jumaat depan mati padanku. Ingat kubur memang kubur ni. Orang duduk dalam kubur, kita duduk atas ke duduk atas? Duduk baca Yasin ke, duduk sembang. Kita tak dengar malaikat muka dan kita tak dengar. Malaikat tanya, ma rabbuka, man nabiyuka? Kita tak dengar. Suara dia dalam hadis sebut daripada timbul matahari sampai terbenam matahari. Itulah suara malaikat munkar nakir. Siapa nak selamat daripada dalam kubur, dia ada peguam dalam kubur. Setiap malam jangan tak baca surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi. Setiap malam baca. Setiap malam baca. Di Kelang, Masjid Kampung Jawa. Malam ni sepatut aku mengajar sana. Kuliah bulanan aku, semua orang-orang veteran, tuan-tuan. Semua orang tak larat, orang tua-tua. Tapi aku cegah. Hai! Jangan tidur! Ngaji orang tidur. Apa ni? Buang masa lah. Ya Ustaz. Orang cakap apa Ustaz? Kami suka dengar ceramah Ustaz. Ustaz walaupun cegah-cegah macam ni, kami ni belajar tak tidur. Tuan-tuan, aku ceramah mana macam ni? Aku tak boleh. Baca khutbah lagi tak boleh. Orang aku baca khutbah, main handphone aku baling dengan tongkat. Aku baca khutbah dah makan pisang. Siap orang tu. Ingat tuan-tuan, hari Jumaat jangan datang lambat. Khatib dah duduk atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa masuk pada ketika itu, namanya tak ada dalam sinarai pada hari Jumaat. Dia semayang Jumaat. Ini hadis sahih. Tuan-tuan, datang awal duduk. Khatib tengah baca khutbah, jangan makan pisang. Haram. Asal hukum dia harus sebab dia jatuh haram, sebab dia sudah melanggar tentang syarat khutbah, tentang rukun khutbah. Bila khatib tengah baca khutbah, jangan tolak tabung. Siapa sedekah pada ketika itu khatib tengah baca khutbah, dia sedekah khatib tengah baca khutbah, hukumnya tak dapat apa. Tak dapat apa. Penat. Dalam hadis sebut, Nabi kata apa? Bila khatib tengah baca khutbah, orang sebelah sembang, kita pun macam ni. Pun Nabi tak pergi. Dia kata khatib tengah baca khutbah, jangan nak mengada-ngada minta tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, subhanallah, ya Allah. Ulama suruh zikir dalam hati. Kena tumpu khatib baca khutbah. Sebab itu hari Jumaat sembahyang 2 rakaat digantikan 2 khutbah. 2 khutbah kah? 2 rakaat digantikan sama seperti sembahyang Zuhur. Dengar khatib baca khutbah. Dengar. Tak ada khatib baca khutbah. Tidur satu masjid. Ittaqullah, ittaqullah. Mana takut orang tidur. Memanglah paling sedap tidur pada khatib tengah baca khutbah. Paling sedap tidur, aku ceramah ni tuan-tuan tidur. Tak. Paling sedap. Tapi kalau tengah ceramah, ustaz ceramah, dia tidur. Ustaz khatib imam baca khutbah, orang tu tidur, dia mimpi itu tak benar. Mimpi yang benar pada malam 1/3 malam. Pukul 3.30 sampai dah dekat-dekat subuh. Mimpi benar. Mimpi yang benar ni, dia tidur dalam keadaan berwuduk. Mimpi benar ni, dia tidur dalam keadaan berwuduk, dan malam 1/3 malam. Itu mimpi benar. Mimpi minum susu, tak elok.
Tak elok tuan-tuan. Walaupun susu orang, walaupun susu binatang. Tak elok. Ya. Ni bak susu. Kalau bak makan, jangan minum susu dengan makan daging. Nabi tak bagi. Faham ya? Ni bak tentang. Kalau mimpi, kalau kita tidur, mimpi tak elok. Mimpi kena kerja hantu, aksiden, jatuh bangunan, orang bunuh. Itu mimpi daripada iblis. Kalau mimpi yang macam tu, ulama bagi tahu, Nabi pun bagi tahu. Bangun dari tempat tidur, baca surah An-Nahl 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 kali. Ludah belah kiri. Tapi sebelum ludah, tengok bini tu. Jangan ludah. Ludah syarat je. Jangan kahak. Bini tidur. Bang, bocor mah. Dia tu dah buat juga. Mimpi tak elok juga. Ulama bagi tahu, Nabi bagi tahu, kau pindahlah tempat tidur kau. Tuan-tuan, ya. Sebab itu dalam rumah kena ada minyak kasuri kijang. Tuan-tuan, ni minyak ni bukan minyak biasa ni. Kasuri kijang ni. Dah 5-6 orang, dekat 10 orang kot. Dah dekat 10 keluarga. Dia semua ada masalah. Dalam rumah ada seorang ni dalam rumah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nampak ceramah sampai terbakar. Tu ekor tu. Baiklah yang tutup, yang dengar. Ya. Semua tengok tak ceramah aku. Faham ya? Fikir dia kena penting ni. Faham ya? Tentang minyak kasuri kijang ni tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena ada. Kena cari minyak kasuri kijang. Apa kelebihan minyak kasuri kijang? Ni ada dalam hadis Imam Bukhari. Ini ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada orang di Genting Highland. Dia meniaga kedai makan. Kedai dia kena sihir. Orang tak nampak kedai dia. Orang ingat kedai dia tutup. Ya, minta dengan aku beritahu dia, ambil, taruh dalam air. Taruh dalam air spray tu, taruh garam. Dah taruh garam, taruh kasuri kijang 7 titik. Lepas tu baca istighfar. Baca Al-Fatihah 3 kali. Baca surah Ikhlas 3 kali. Baca surah Salawat Syifa 3 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Goncang, spray dalam rumah, spray meja-meja kedai. Alhamdulillah, kedai dia dah dihindar daripada sihir. Sama juga ada seorang hamba Allah. Dia suami isteri. Isterinya tak ada, pergi kursus. Doktor, pergi kursus. Bini pergi kursus. Dia naik atas rumah, dia dengar suara bini dia. Bang, malam ni malam Jumaat. Yang main. Nanti tuan-tuan, bini tuan main kursus. Terus orang rumah. Dia main Facebook, main. Bang, topak dah habis. Apa? Tuan-tuan lagi Itu dalam rumah, bila makan, macam kita makan mana ni, tulang-tulang ikan ke ayam ke daging, tulang kena buang. Jangan simpan dalam rumah. Kalau tak boleh buang, ikat, tutup. Sebab kalau kita tak buang atau kita tak tutup, jin dia cari makanan dia. Tidak masuk rumah. Itu aku bagi tahu pesannya. Doktor masuk dalam air, 7 titik. Buat macam tadi tu, ya. Goncang, baca ayat Allah, spray rumah. Dia spray 3 kali. Alhamdulillah tak ada gangguan dah. Ya. Sama juga ada orang ni, Sungai Buloh. Akak ni ada rumah sewa, 6 rumah sewa. Rumah sewa, orang nak sewa tak ni. Aku tak sebut nama dia. Dekat Sempang masuk ke Kuang. Aku suka dia buat macam ni. Spray kawasan pintu depan, dalam semua spray. Spray buat. Alhamdulillah dah ada orang sewa. Tapi dah sewa tak telefon kat aku. Sebelum orang sewa duk telefon. Orang selalu macam tu lah. Ya. Bila dengan ustaz ni ada masalah, cari ustaz. Ustaz, tolong Ustaz, anak saya nakal. Ustaz, tolong sembahyang hajat. Bini lari. Aku cakap senang. Bini kau lari, kau kahwin satu lagi je. Susah aku nak sembahyang hajat ni. Senang lah. Bini lari kahwin je. Kan orang lelaki boleh kahwin 4. Susah benar tuan-tuan. Tak ada. Bini lari tu dekat center Facebook. I nak beritahu dekat friend-friend Facebook. Bini I lari. Siapa dia nampak dia, tolong beritahu kat I. I rasa dia marah kat I ni. Dia minta I duit, I malas nak bagi. Orang komen. I nampak bini dekat Kuala Terengganu.
Dia tengah makan tu, itu ada masalah ngadu kat Facebook. Ada masalah ngadu dengan Allah. Malam-malam ngadu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mula wa ni'mal nasir. Siapa macam ni? Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, itu Nabi Ibrahim kena ikat. Kena bakar. Datang burung, bawa air. Bawa air, taruh kat paruh dia. Jatuhkan satu titik. Kata Nabi Ibrahim, wahai burung, aku kena bakar ni. Kenapa kau jatuhkan setitik? Macam mana nak padam api? Kata burung apa? Wahai Nabi Allah Ibrahim, aku nak bawa steamer, tak darat. Mana boleh bawa? Aku bawa setitik je. Nanti Allah tanya aku dekat negeri akhirat. Kau kasih aku kena bakar. Ibrahim AS, adakah kau tolong padamkan kebakaran? Ya, aku tolong wahai Allah. Aku bawa setitik. Aku bawa setitik. Wah. Lepas tu bila orang minta tolong, kena tolong. Wah. Macam aku bawa tabung. Tuan-tuan kena tolong. Untuk sekolah aku. Aku tahu malam ni penuh. Kalau tak penuh, aku cakap dengan orang. Suruh ni paling kedekut ni orang. Bukan aku minta ni. Bukan untuk aku. Untuk anak orang. Bang. Sekolah kami tak ada pembayaran. Tak ada. Cuma bayar mula-mula. Kami panggil daftar wakaf. 535 daftar wakaf bagi yang kemampuan. Anak yatim, orang susah, orang yang tidak kemampuan, ya, mak bapak tak ada ke, mak bapak buta, tak kena. Sekolah tanggung. Setiap bulan tak kena bayar. Bayar. Anak mereka 200 orang, tak kena bayar. Tapi walaupun tak kena bayar, walaupun kami tak tetap pembayaran, anak murid kami sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali makan kambing. Orang tu kambing. Tapi dia orang pukul 4 pagi sembahyang tahajud dah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ingat tu bukan sami Allah, sami Allah. Ain, sami Allah. Sami Allah. Dalam bab solat, tuan-tuan kena cari guru mengaji khas bab solat. Bab Allahu Akbar, lepas ni aku tutup. Allahu Akbar. Dia ada 10 syarat. Alif tak boleh panjang. Allahu Akbar. Tak sah. Alif bila pendek, lam panjang. Allah. Kau nak azan kat semayang? Tu orang nak azan tu kan? Allah. Ada orang sebelah tampur sikit. Ra kena mati kan? Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, makna lari. Dia Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kalau ra tak dimati, maknanya Allah itu kompang yang besar. Sebab itu bahasa Arab ni kita kena belajar. Kalau tak belajar, tu berlaku seorang hamba Allah pergi tanah Arab buat umrah. Pak Arab dia tanya, "Ma'ismu ya ahi, ma'ismu?" Dia jawab, "No smoke." Tuan-tuan faham ni? Tuan-tuan tak faham ni. Ma'ismu, siapa nama kau? Pak Arab tanya, dia jawab, "No smoke." Wokok tak ada, kan lain tu. Lepas itu kena wajar bahasa Arab. Kita tak ada yang tahu. Ene, ente, unte, kude, kurme. Itu. Belajar tentang bahasa Arab kat rumah, panggil anak, panggil bapak, walid. Abah ni cakap Arab lah. Abah. Ya, Abu ya. Yang tak ada. Daddy. Daddy berpulang. Daddy berpulang. Orang putih tengok. Aku orang putih pun tak panggil. Ayah, abah dia. Belagak putih orang ni. Daddy berpulang. Daddy berpulang. Jauh tu suruh dia kaya. Ingat tuan-tuan. Ya? Tak haram pun. Tak haram. Tapi lebih terbaik cakap Arab. Faham? Bahasa Arab tu bahasa Al-Quran. Bahasa Arab yang Nabi suka. Bahasa Arab bahasa syurga. Sebab dalam syurga semua cakap Arab. Kita masuk je. Penduduk syurga tanya. Ya? Man anta? Siapa awak? Kita dalam alam arwah pun kena tanya. Alam arwah. Nanti aku mati. Aku masuk di alam arwah. Arwah-arwah tanya. Man anta? Siapa awak? Kalau ruh yang baik, jawablah. Ana ruhun salihun. Saya ruh yang baik. Lepas tu, di antara ruh yang baik, dia duduk ailiyin. Ruh yang tak baik, duduk di sijin. Penjara-penjara bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Dah aku nak berhenti dah. Aku tak larat. Ekor tak ada. Panas. Hutang-hutang kan? Semua peluh. Peluh. Tambah pakai spender. Lagi peluh. Tambah orang lelaki tak suka pakai spender. Tuan tengok orang perempuan. Kalau nak pergi kunui kahwin.
Suami kenapa lambat tunggu? Sebab orang perempuan, dia banyak nak pakai. Dia pakai gincu setengah jam. Sebab itu, dalam rumah tangga, suami ni kena banyak sabar. Bila nak pergi kenduri kahwin, nak pergi pukul 11, nak cakap jangan pukul 10. Nak cakap masa nak sembahyang subuh. Kalau tuan-tuan cakap pukul 10, mampu ya? Memang lambat. Dia kalau nak pakai tudung, kalau tudung ikan keli, jubah ikan keli. Ya? Orang lelaki senang. Orang lelaki kadang pergi kenduri kahwin, kadang sarung seluar, spender tak pakai. Senang orang lelaki senang. Senang dengan orang lelaki ni. Orang perempuan ni, dia banyak kerana dan suami kena banyak sabar. Tu je. Sebab kita nak jaga dia. Sebab tu bini kalau dia marah, bini kalau buat tak elok, suami jangan lempang. Suami jangan pukul. Dalam Islam boleh pukul isteri. Dalam kitab Muhimmah dia sebut, jangan suami boleh pukuli isterinya, tetapi di tapak kakinya. Itu pun pukul tangan macam ni. Pak. Boleh? Belum pukul. Suami kena tumbuk dulu. Perempuan sekarang jangan nak main perempuan sekarang ni. Bila aku nak berhenti dah. Jadi sebelum aku berhenti tuan-tuan, aku minta maaf. Saya ada terkasar bahasa. Tersinggung tuan-tuan. Malu ada pangkat bapa, pangkat abang, pangkat adik, pangkat mak, pangkat akak, pangkat semualah. Tak ada niat dekat rumah pun nak ceramah. Nak menyinggung hati tuan-tuan. Tapi aku ceramah, macam mana aku dapat ilham, macam tu lah aku ceramah. Dan tadi bagi tahu banyak tentang minyak kasturi kijang ni. Ini banyak kelebihan. Kalau anak tuan-tuan belajar, pagi-pagi suruh dia hidu. Lepas hidu, baca selawat. Dia mencerdikkan akal. Dalam hadis pun, kalau tuan-tuan ada buka syarikat ataupun ada nak mesyuarat, sebelum mesyuarat hidu. Baca selawat hidu. Nanti tuan-tuan cakap lancar. Tuan-tuan tengok aku cakap, kan lancar. Ni, boleh kasih kejap. Ni bukan main-main ni. Tuan-tuan kasih kejap, tuan-tuan pakai. Kalau sebelah ni, orang ni ada gangguan, dia tak suka duduk tuan-tuan. Kata, busuk. Dia tak suka. Silap bulan, dia pengsan. Ini kelebihan kasih kejap. Tuan-tuan, dalam rumah, spray. Anak, baby, aku kat rumah, ni aku ceramah. Ni nanti minggu depan aku nak pergi Terengganu, 7 hari. Bini aku cakap, bang, ceramah lama sangat ni, 7 hari. Tuan-tuan ada bini sana, bang. Aku cakap, sangka tak baik Kalau kahwin lagi situ, tau. Orang perempuan suka ini, suka sangka buruk, semua suka buruk. Orang kahwin betul-betul pun dia tahu. Aku pergi ceramah mana jauh-jauh, aku tinggalkan sedikit jauh dekat dalam rumah. Karena aku ada anak baby umur 8 bulan. Nama dia Muhammad Habib Muttaqin. Kadang dia nangis malam, sapu sini. Sapu sini. Sapu tapak kaki. Nangis. Kadang kalau aku nangis pun, bini aku sapu, aku diam. Ini kelebihan kasuri kejam. Tuan-tuan nanti boleh ambil dekat luar. Boleh ambil, tapi ambil bayar, jangan ambil belah. Ambil belah aku kejar. Ini untuk aku jual ni, aku nak cari dana sekolah. Sekolah kami ni itulah anak murid 100 lebih. Yang belajar di Terengganu, yang belajar di Yaman, anak murid dalam sekolah. Ni hasil-hasil ceramah jual-jual ni, tanggung doang. Ada satu lagi, minyak za'faran campur dengan buah bidara. Pun bagus. Tuan-tuan sakit, migraine spray. Siapa ada kena stroke, ambil spray tu, spray di Terengganu. Bapak dia kena stroke, dia amalkan. Alhamdulillah, kaki dia boleh angkat. Itu lebihan minyak za'faran. Ada kat luar tu. Tuan boleh ambil juga. Tapi nak ambil bayar. Tu aku pesan banyak kali. Kalau tak bayar, aku ajak imam kerja, imam. Tuan-tuan. Aku tak tahu lagi jumpa tuan-tuan bila. Lagi satu, kalau tuan-tuan nak panjang umur, aku bagi 2 tip je. Tuan-tuan, lepas ni aku berhenti. Betul, confirm berhenti. Pertama, setiap hari jangan tak sedekah. Paling kurang RM2. Tak boleh sedekah kepada yang paling terbaik, sedekah kepada ahli keluarga. Tuan-tuan tu sebab tu tuan-tuan panjang umur ni, sebab tuan-tuan suka sedekah. Kalau orang ada minta, bang. Kalau kita dah jelas nampak dia nak beli arak, jangan bagi. Lagi tak nampak, bagi. Dia minta tu bagi. Kalau kita tak bagi, nanti kita akan dapat benda yang tak baik. Selalu kalau orang minta, kita bagi, dia doa apa? Doa bayan. Ya Allah, panjang umur dia. Kalau orang kafir sekalipun, bagi. Ya Tuhan, kasih panjang ini umur haji, jalan ini musafir, pergi Perak, selamat dia. Tuan-tuan. Kalau kita, pernah tak? Kita bagi orang tak baik dia. Ya Allah, ni orang kasih mampus cepat. Ni accident lah. Dia sudah kasih wang RM10, kasih mati lain orang. Mana? Tak ada. Kita tolong orang doa yang baik lah.
Kalau tuan-tuan musafir nak selamat dalam perjalanan, tidak ada aksiden, tak nak berlaku apa-apa, dekat R&R tu, bagilah cleaner yang cuci jamban, yang sapu, bagilah duit. Tuan. Ya, dia doa yang baik, kita selamat. Yang kedua, setiap hari jangan tidak berdoa. Sebab di antara dalam hadis ni, hadis sahih, Nabi cakap apa? Doa dan dia dimakbulkan dan diperkenankan oleh Allah apabila umatku mereka meminta kepada Allah. Allah akan memperkenankan dan Allah akan mengabulkan permintaannya. Wallahu alam. Cukup sampai sini. Aku dah tak larat. Baiklah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.